الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana pada minggu yang lalu telah kita melalui bab berkenaan dengan rukun-rukun wuduk dan juga rukun yang terakhir daripada wuduk berkenaan dengan tertib dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan niat. Jadi kita lanjutkan apa yang ditulis oleh pengarang sini. Beliau menyambung kembali bab berkenaan dengan air. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Fal qalilu ma dunal qullatain wal kasiru qullatani fa aksar. Air itu ada yang sedikit dan juga yang banyak. Yang dinamakan sedikit iaitu air yang kurang daripada 2 kullah, dan yang dinamakan banyak itu adalah air yang 2 kullah dan lebih. Baik, sekarang ini pengarang memasuki berkenaan dengan bab air. Mendefinisikan apakah yang dimaksudkan dengan air yang sedikit dan air yang banyak. Jadi kalau kita baca dekat kitab-kitab, khususnya kitab-kitab yang berkaitan dengan kitab fikih, kalau pengarang itu memberitahu syaratnya adalah air yang sedikit, bermakna air itu kurang daripada 2 kullah. 2 kullah ini terjadi perselisihan bagaimana perkiraannya kalau zaman kita sekarang ini. Cuma kalau kita nak ambil pertengahannya, dia ada berbagai pendapat. Ada yang kata 280 liter, ada yang kata 300 liter, ada yang kata 210 liter. Jadi kita ambil pertengahan yang selalunya mengatakan 240 liter. Jadi kalau air itu selagi mana air itu belum sampai 240 liter, bermakna air itu dikira sebagai air yang sedikit. Baik, jadi bila pengarang memberitahu berkenaan dengan air yang sedikit dan juga air yang banyak, bermakna ianya mempunyai berlainan hukum. Bukan semata-mata pengarang nak bilang ada air sikit, ada air banyak, for nothing. Tapi kerana ia memainkan peranan di dalam hukum. Baik, apakah peranan air sikit dan air yang banyak? Pengarang mengatakan, wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Air yang sedikit itu ia bertukar menjadi najis, atau air itu digelar sebagai air mutanajjis dengan jatuhnya atau termasuknya najis ke dalamnya, walaupun air itu tidak berubah dengan najis tersebut. Ini dinamakan sebagai air mutanajjis. Air yang sedikit. Air yang sedikit itu dia berubah menjadi air mutanajjis dengan semata-mata dengan the moment kena saja najis padanya itu, maka ia berubah air itu. Berubah menjadi air mutanajjis walaupun air itu tidak berubah. Kena sedikit je, maka tak apalah, tak ada. Kita nampak memang masuk, contohlah air kencing tu kena pada air tersebut, sudah bercampur dan air itu remain macam itu juga, maka tetap air itu sudah dinamakan air mutanajjis. Pasal dia air yang sedikit, kurang daripada 2 kullah ataupun kurang daripada 240 liter. Jelas? Baik. Kemudian berkenaan dengan najis yang masuk ke dalam air yang sedikit ini, selagi mana najis itu bukan najis yang dimaafkan, maka berubahlah air itu menjadi air mutanajjis.
Tetapi kalau najis yang masuk pada air tersebut adalah air ada najis yang dimaafkan, maka air itu tetap remain sebagai air yang bersih. Air yang bersih. Suci lagi mensucikan. Kalau air dia memang air tahur, air yang bersih. Baik. Apakah najis-najis yang dimaafkan dalam syarak? Yang pertama, najis yang tak dapat dilihat oleh mata. Najis yang tak dapat dilihat. Macam percikan. So sekarang kita pun tak sure. Ataupun lalat yang pergi singgah tempat najis, kemudian lalat tu pergi tempat air kita. So kita tak nampak, kan? Yang tak dapat dilihat oleh dengan mata kasar lah maknanya. Maka najis itu dimaafkan. Dimaafkan. Baik. Yang kedua adalah masuknya bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Kita nak angkat uduk, tiba-tiba dalam baldi kita tu ada semut. Semut kan tak ada darah yang mengalir. Baik, dengan syarat binatang itu mati dengan sendirinya. Dia sendiri yang masuk. Bermakna bukan kerana perbuatan kita. Kita tengah buang air besar, tiba-tiba nampak semut, kita pun ambil cabut kepala dia, campak dalam air. Itu tak boleh. Itu tak namakan dimaafkan. Pasal kita yang cari pasal. Ataupun selagi mana air itu belum berubah bau kerana banyaknya najis binatang-binatang tersebut. Contohlah hari itu musim panas. Semut-semut pun berkilar tepi baldi. Ambil sejuk sikit kan. Tiba-tiba 50 ekor mati. Pasal tak boleh selam. Mati semua 50 ekor. Jadi bila semut banyak kan bau kan. Maka itu dah dinamakan najis yang air itu sudah berubah. Tak dinamakan lagi najis yang dimaafkan. Jadi balik pada tadi. Kalau najis itu, bangkai itu masuk sendiri. Sama ada dengan angin ke atau dia terjatuh ke aksiden dan sebagainya. Bukan kerana perbuatan manusia dan ia tidak merubah bau air tersebut atau keadaan air tersebut, maka air itu tetap remain as air yang bersih. Baik. Jadi ini berkenaan dengan air yang sedikit yang menjadi najis kerana berlakunya masuknya najis-najis ke dalamnya yang tidak dimaafkan. Baik. Hukum air-air yang lain bermakna cecair-cecair yang lain. Hukumnya sama dengan hukum air ini. Maknanya apa? Kalau contohlah sekarang kita buat air teh lah, tak? Buat air kopi, tiba-tiba masuk kena najis, maka jadi air itu mutanajis. Sama juga. Maka jadi air itu air mutanajis. Dan sekalian air-air yang lain. Baik. Jadi itu hukum secara ringkasnya berkenaan dengan air yang sedikit. Kemudian dia kata sini, wal ma'ul kasiru, dan air yang banyak. Alla yatanajjasu illa iza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihu. Dan air yang banyak itu, airnya itu tidak menjadi najis, dia tidak berubah menjadi najis kecuali jika rasanya telah berubah atau warnanya telah berubah ataupun baunya telah berubah. Bermakna sifat air itu sendiri. So kalau salah satu ini berubah, dia bukan nak kena tiga-tiga. Salah satunya itu berubah, maka bertukarlah air itu air yang mutanajis walaupun dia banyak. So air yang air yang 2 kullah ataupun lebih, jadi 240 ataupun lebih, ia hanya berubah menjadi najis, dikira tak boleh pakai lagi air itu kalau ia telah berubah sifat dia. Dari sudut warnanya, dari sudut baunya, dan dari sudut rasanya. Baik, kemudian dia kata sini. Baik, jadi berkenaan dengan air yang banyak ni tak kisahlah sama ada yang masuk itu binatang ataupun najis yang dimaafkan ataupun najis yang tidak dimaafkan. As long as dia punya rasa, dia punya sifat air itu sudah berubah, maka jadilah air itu air mutanajis. Baik. Jadi ini berkenaan dengan air yang sedikit ataupun air yang banyak. Kita sedia maklum dia ada air yang kita dah lalu berkenaan dengan air yang suci lagi mensucikan. Kemudian air yang suci saja tetapi tidak mensucikan. Baik. Terkadang-kala ada sesuatu yang bercampur dengan air yang suci lagi mensucikan, ia menghilangkan penggunaan air tersebut. Bermakna daripada baik-baik air itu boleh kita gunakan untuk angkat uduk, tak boleh gunakan untuk angkat uduk. Bila tu? Contohnya apabila air itu sudah berubah, di mana perubahan air tersebut
sampai hilang nama air tu. Contoh, saya ambil air putih. Air panas saya letak. Saya pun letak kopi. Tak kopi. So kalau saya tunjukkan orang, ini air ke kopi? Orang akan panggil, ini kopi. Bermakna itu dah tak boleh gunakan untuk angkat wuduk. Senang je. Kalau saya letak sikit, orang nampak, dia memang air itu dah berubah warna lah, dah tak kopi, tapi nampak jernih. Still barang dah tukar warna. Barang sudah berubah sifat air dia. Dah tak boleh gunakan. Tapi terkadang-kadang, dia bercampur dengan sesuatu di mana sesuatu itu kita boleh keluarkan balik. Kita boleh tapis balik, kemudian jadi air putih balik. Contohlah kalau dia bercampur dengan kayu. Kita letak kayu, kan kita keluarkan kayu tu balik, dia punya air tu remain as macam itu juga. Dia tak berubah, maka air tu boleh digunakan untuk yang angkat wuduk balik. Itu bermakna pasal apa? Yang bercampur dengan air ni dia ada dua type. Satu dinamakan al-mujawir, satu dinamakan al-mukhalid. Mujawir ini bermakna air itu boleh dipisahkan dengan benda tersebut. Benda yang type mujawir. Kayu ke, pensel ke, apa-apalah. Yang kita letak dalam tu, kita keluarkan, dia boleh pisahkan. Yang kedua dinamakan air mukhalid. Bermakna dia bila kita campur dah tak boleh buat apa lagi. Dia dissolve lah. Macam kita kata, ada air teh ke, kita letak air Milo ke. Maka ini dinamakan sebagai mukhalid. Jadi air mukhalid ini, dia berubah. Bila dia berubah, dia tukar nama air yang air biasa atau air putih atau air jerang tu kepada air yang kita campurkan dengan ingredient tersebut. Subhanallah. Jadi bila jadi macam gitu, hilang sifat-sifat dia, bermakna air tu dah tak boleh gunakan untuk angkat wuduk. Baik. Jadi inilah berkenaan daripada sebahagian daripada sifat-sifat air itu, bermakna dalam arti kata lain. Kalau kita ada air, kemudian bercampur sesuatu kepada air tersebut, maka dilihat jika mana air itu kalau kita takdirkan, kalau kita kasih orang akan cakap ini air apa? Kalau kata ini bukan air putih lah, bermakna orang dah kata dah, obviously bermakna dia punya perubahan tu obvious. Nampak, ketara lah bahasa kita, maka air tu sudah bertukar nama. Air yang sudah keruh. Air sudah keruh. Jadi bermakna sudah bercampur dengan sesuatu, air tu dah tak boleh gunakan untuk angkat wuduk. Kecuali kalau kita contohkan, kita ada perigi lah. Kita ada perigi, tiba-tiba jatuh daun-daun atas perigi, ada buah ke, daun-daun itu dia berubahkan sifat air dalam perigi tu, maka itu tak boleh dimaafkan. Itu dimaafkan. Tapi kalau kita sendiri yang pergi ubah tu air, maka tak dimaafkan, bermakna air tu boleh digunakan tapi tak boleh digunakan untuk angkat wuduk. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pembahasan berkenaan dengan air ini pada esok insya-Allah. Wa jazakallahu khairan dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.